Siapa yang bakal dapat maksimum RM2,350 pada pembayaran fasa ketiga yang bermula daripada 20 hari bulan 9 2022 ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, pasti ramai yang tertanya-tanya sebenarnya siapa yang bakal dapat RM2,350 maksimum yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, terutama sekali kepada mereka yang menghantar rayuan yang diluluskan rayuan mereka, yang mana bayaran-bayaran tertunggak juga akan dibayar bermula daripada 20 hari bulan 9 sehingga 27 hari bulan 9 ini. Diperkatakan bahawa maksimum RM2,350 untuk mereka yang telah menghantar rayuan yang diluluskan mengikut kategori-kategori tertentu. Dan bagi mereka yang lulus, sedia ada pula maksimum yang boleh terima pada pembayaran fasa ketiga ini adalah RM900. Okay, RM900 tersebut mudah untuk dijelaskan, iaitu kategori ibu ataupun bapa tunggal dalam isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang tanggungan anak. Mereka ini akan menerima RM900, di mana amount asas yang diterima adalah RM400, tambahan RM500 kerana mereka adalah ibu ataupun bapa tunggal yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang anak tanggungan bersekolah. Okay, itu RM900 untuk yang sedia ada. Jadi RM2,350 ini bagaimana cara kira-kiranya, cara congaknya? Jujur, admin cakapkan setelah diselidik, setelah disemak, setelah diteliti, memang takkan dapat pun RM2,350 ini. Jadi bagaimana caranya pengiraan RM2,350 ini boleh diperolehi? Katakanlah sebagai contoh, mereka yang lulus rayuan ini tidak pernah menerima langsung BKM semenjak daripada fasa pertama lagi. Kita ambil nilai yang paling besar sekali, iaitu kategori isi rumah, ibu ataupun bapa tunggal sebagai contohnya yang mempunyai 3 orang anak tanggungan bersekolah. Okay, ini kategori yang paling maksimum yang bakal menerima BKM. Jadi katakanlah kita beri nama si Ali ini tidak pernah langsung menerima, telah menghantar rayuan, diluluskan sekarang ini. Pembayaran fasa pertama tertunggak adalah RM300. Ingat tu, pembayaran fasa kedua tertunggak adalah RM400. Kemudian bantuan tunai tambahan adalah RM100. Kemudian untuk pembayaran fasa ketiga adalah RM400 asas, disebabkan Ali ini adalah bapa tunggal yang mempunyai 3 orang anak tanggungan bersekolah, akan menerima tambahan RM500 lagi. Jadi cuba kita tambahkan keseluruhannya, berapakah amount yang akan diterima oleh Ali ini. Yang pertama tadi 300 campur 400 jadi 700. Kemudian campur dengan bantuan tunai tambahan 100 jadi 800. Tambah lagi amount asas untuk BKM fasa ketiga 400 menjadikan RM1,200. Kemudian ada tambahan RM500 menjadikan RM1,200 campur RM500 adalah RM1,700. Jadi di mana dapatnya amount RM2,350 yang diperkatakan maksimum bakal diperolehi oleh mereka yang telah menghantar rayuan ini? Menjadi tanda tanya, soalan yang besar sekali, kerana admin telah menyelidik, telah pun cuba untuk mencari jawapannya tetapi tidak ditemui. Agak pelik sedikit sebenarnya di situ. Cuma kita nantikan apakah nanti penjelasan daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, kerana buat masa sekarang ini masih lagi belum diberikan maklumat terkini berkaitan dengan amount yang bakal dibayar pada pembayaran untuk fasa ketiga BKM 2022 ini. Di portal rasmi BKM juga belum lagi dimuat naik maklumat terkini, belum lagi ada informasi terkini. Dijangkakan berkemungkinan besar hanya esok bakal diketahui. Jadi buat masa sekarang ini, amount maksimum RM2,350 itu masih lagi menjadi misteri. Bagaimana amount itu boleh menjadi sebegitu besar amountnya? Kerana jika dicongak ditambah secara manual seperti yang telah pun admin jelaskan sebentar tadi, amount maksimum yang bakal diterima oleh mereka yang menghantar rayuan diluluskan, katalah si Ali tadi bapa tunggal yang mempunyai 3 orang anak tanggungan bersekolah,
akan menerima sebanyak RM1,700 untuk pembayaran pada fasa ketiga ini. Jadi admin gagal sebenarnya untuk mendapatkan jawapan RM2,350 seperti yang diperkatakan. Apa-apa pun sama-sama kita nantikan apakah penjelasan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri nanti yang berkemungkinan besar hanya akan diketahui pada esok hari. Okay guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.